Okey, besi dia lari tadi. Aku pegang dengan tangan. Okey, ada sedikit panas tapi tak panas aku boleh pegang. Kalau korang boleh pegang dengan yang mesin biasa tu, okey, aku cabar korang. Okey, jangan buatlah memang panas kan. Korang pun dah tahu memang besi tu panas dan dia jadi merah. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi channel DIY Asal Boleh dari WMF Dynamic. Okey kan, pada video kali ni kan dengan aku ni ada satu mesin cutting. Mesin cutting. Untuk mesin apa ni kan? Untuk cutting apa ni kan? Jom aku bercerita dengan korang. Okey, ini adalah brand daripada Akoda. Okey, Akoda mengeluarkan satu mesin cutting. Ini adalah untuk memotong besi ya. Nama mesin ni adalah mesin low speed cutting. Okey, low speed cutting bermakna bukan dia potong besi itu secara perlahan ya. Mesin low speed cutting ni sebenarnya adalah kita boleh larang dia punya speed untuk pusingan mata ni. Okey, contohnya mesin ni dia boleh kita adjust speed 700 rpm kepada 1300 rpm Sangat berbeza dengan fiber cutting yang biasa tu kan. Mesin potong besi yang biasa tu yang macam ni juga dia memerlukan 3800 rpm untuk kita nak potong besi ya. Okey. Kita tak nak cerita yang lain, kita nak cerita pasal Akoda ni. Apa yang istimewanya Akoda ni? Okey, untuk Akoda ni kalau kita tengok dekat sini, inilah bentuk dia. Korang berat korang jangan cakap lah sebab dia punya body ni semua ni memang body besi kan. Untuk mesin low speed cutting Akoda ni, dia menggunakan brushless motor Saiz dia adalah 355mm. Okey, bersamaan disc ni adalah 14 inci lah. Okey, motor power dia adalah 3500 watt. Voltage biasalah untuk penggunaan Malaysia 220 hingga 240. Okey, RPM dia adalah 700 dengan 1300 yang seperti aku cakap tadi. Okey, korang tengok dia punya mesin ni agak gagah, agak kuat. Tapi berat dia pula ni, berat dia memang sangat berat. Sangat berbeza dengan mesin cutting yang biasa tu. Okey, ini yang korang nampak ini pada bahagian tepi dia lah. Okey, dekat sini kita cuba angkat dulu dia punya mesin ni macam mana. Okey, korang nampak tak? Macam tu. Okey, ini adalah logo Akoda. Dekat sini kalau korang tengok kan, aku tak boleh nak tolak dia punya mesin ni. Okey, sebenarnya dekat sini ada satu lock daripada pandangan sini dia ada satu lock dia dah menghalangkan dia punya cover ni untuk angkat dia punya mesin ni. Jadi kita terpaksa dia punya lock ni bila kita unlock saja dia, kita dah boleh turun untuk pemotongan besi dekat sini. Okey. Okey, kita lock dekat sini dulu. Jadi dia tak boleh angkat. Untuk mesin ni kat sini dia ada satu panel. Okey, panel ni dia hanya tunjuk speed RPM dengan power. Okey, power ni semasa kita guna nanti. Bila kita guna, kita masuk mesin ni jalan, dia akan menunjukkan power yang kita guna berapa. Contoh kalau aku keadaan tutup macam ni, aku cuba onkan dia punya switch ni. Okey, itu bermakna power. Power maksudnya dia akan bagi kepada motor tu kita guna power banyak mana. Bila ada tekanan ataupun ada peralatan yang kita memotong, power ni akan berubah-ubah lah. Okey, untuk speed RPM ni, okey, 1300 RPM sahaja berbanding dengan mesin yang satu lagi adalah 3800 RPM. Untuk kita nak adjust RPM dia, kita boleh tekan tolak sahaja. Okey, paling rendah adalah 700 RPM dan paling tinggi macam tadi 1300 RPM. Okey, waktu manakah yang sesuai untuk kita gunakan 700 RPM dengan 1300 RPM? Kalau contoh kita ada satu besi padu besi padu memang tak ada kosong, tak ada lubang okay. Kita perlu menggunakan adalah 700 RPM semasa kita memotong dia akan terus sahaja potong dia punya besi tu secara tepat dengan dia punya sudut je. Lepas tu kalau contohnya kalau kita ada besi tebal di dalam kosong, okay, kita hanya menggunakan RPM tinggi sikit lah. Macam 800, 900, 1000, yang mana sesuai. Okay, korang boleh tengok buku panduan jika korang beli mesin ni. Okay, untuk 1300 RPM kita boleh potong untuk besi-besi nipis Contohnya 1.5 mm, 2.0 mm, kita boleh pakai 1300 RPM. Okay, tak ada masalah. Sebab apa? Speed dia lagi laju, lagi cepat dia potong. Okay, untuk besi tebal ataupun besi padu, kita tak boleh nak laju-laju sebab dia nak mengikis setiap layer besi yang kita potong tu guys. Okey, kita tengok lagi pada tentang mesin ni. Okey, mesin ni macam biasa juga.
kita ada dia punya pelaras ni untuk mengetak dan melonggarkan dia punya besi yang kita letak ataupun peralatan yang kita nak memotong. Kat sini dia sangat mudah untuk kita adjustkan mesin ni kepada 90 ataupun 45 darjah. Okey, dia just kita ketak saja dia punya lock kat sini. Okey, dekat sini dia dah tulis 45, 30, 15 dan kosong. Okey, kosong ni bermakna kita nak potong lurus sajalah macam ni kan. Okey, lurus saja macam ni kan. Okey, melurus macam ni. Okey, kalau kita nak potong sudut, kita akan letak macam ni dan kita tengoklah dia punya jarum ni siap dengan jarum kan. Ada kat sini. Jadi kita perlu ketak saja dan kita boleh kemaskan dengan dia punya lock kat sini kan. Macam tu kan. Okey, memang sangat kemas dan sangat cantik. Macam tu. Okey, bila dah kemas kita dah boleh mula memotong. Untuk mesin ni bila kita guna dia kurang mengeluarkan sebut-sebut api kan. Sebut-sebut percikan api tu kan. Dia kurang. Apa yang kita potong tu dia akan jadi satu macam alunan bulat-bulat kan. Memang cantik sangat dia punya cara potong tu. Dia punya abu tu akan terkumpul di dalam longkang kat sini. Ni ada longkang dia ataupun bekas ataupun tray dia. Kita panggil tray lah, senang kan. Dia akan masuk terkumpul kat dalam ni. Okey, tak adalah 100% masuk kat dalam ni. Dalam 80% akan masuklah habuk tu kat dalam ni. Jadi sedang kita nak membuang dia punya sampah ni. Kat situ. Kita nak cerita pula lagi pasal dia punya mata dia. Mata dia. Okey. Korang nampak tak dia punya mata ni macam mata potong kayu kan. Tapi ni bukan untuk potong kayu, ni adalah untuk potong besi kan. Lepas tu bila dia potong besi dia akan kikis sikit sahaja ni. Memang mantap dia punya mesin ni kan. Aku sangat-sangat suka dia punya mesin ni sebab memang memudahkan kerja aku bila aku potong besi dan nak buat kerja-kerja besi yang banyak. Okey, kalau setakat nak potong 1-2 aku rasa tak berbaloi lah. Korang ada kilang besi, memang patutlah korang ada satu mesin ni. Kerja pula akan menjadi sangat-sangat cepat kan. Okey, video aku sebelum ni aku dah buat satu demo potong besi padu geng, sangat-sangat padu. Korang boleh pergi dan tengok. Besi tu aku lupa tebal dia dan panjang dia berapa. Memang sangat padu, memang tak ada lubang langsung geng. Dia boleh memotong tak silap aku dalam 15 saat sahaja. Korang tak percaya, korang pergi aku punya video, cari yang video satu lagi, korang tengok. Pasti korang akan kagum dengan mesin ni guys. Okay, sekarang ni aku nak cerita banyak pun tak guna. Aku nak demokan dia punya mesin ni, keadaan dia adakah seperti apa yang aku cakapkan. Sekarang ni dengan aku ada satu besi 2x2 inci. Tebal dia lebih kurang 1.2 ataupun aku pun tak pasti ni, agak tebal juga. Korang boleh nampak tak? Okey, tak silap aku 1.2 ni. Okey, lepas tu dengan aku ada satu lagi besi. Okey, Y berapa ni geng? Besar sama dengan jari aku geng. Okey, aku pun tak pasti Y18 ke Y20 ke ni geng. Okey, sekarang ni kita nak potong dia punya besi ni. Korang nampak ni depan dia ni padu tak padu lah. Ni besi padu. Okey, yang itu adalah besi hollow sahaja. Okey, kita akan buat dua demo Okey, kita buat demo dulu untuk adalah besi hollow Okey, kita akan potong sedikit besi hollow tu, kita tengok kecepatan dia macam mana guys. Berapa lama dia ambil masa untuk memotong besi hollow 2x2 setebal 1.2 mm. Macam tu kan. Okey, sama saja kita gunakan seperti mesin-mesin yang biasa yang kita guna juga. Okey, sekarang ni kita akan memotongkan besi hollow dulu Besi hollow ni kita kena menukar dia punya RPM adalah 1300 RPM. Okey, dan sekarang ni kita dah boleh mula memotong Bismillahirrahmanirrahim. Okey guys. Memotong lebih kurang tak sampai 1 saat kan. Letak saja dia terus putus kan. Okey, kita cuba sekali lagi. Sedap pula main. Okey. Okey, aku letak 1 saat sajalah sebab letak besi saja dia terus makan dan terus potong kan. Kalau korang punya cutting biasa tu memang takkan berapat macam ni kan. Okey, korang boleh nampak dia punya habuk ni dia masuk kat dalam ni. Betul? Habuk dia masuk kat dalam ni. Tu dia. Okey, dapat habuk dia. Dia simpan dah ni. Pada bahagian tepi sini juga ada dia punya habuk, bukan tak ada langsung Dia 80% akan masuk dia punya tray dia. Dia masuk dalam tray dia. Jadi dia punya habuk pun tak panas guys. Kalau korang potong besi ni memang takkan panas.
Okey, sekejap sangat dia punya besi ni kita potong tak sampai 1 saat, tak sempat panas pun dia punya besi ni dah putus, geng. Jadi macam mana dia nak panas? Memang takkan panas, geng. Tak ada rasa langsung panas, okey. Kalau aku potong besi yang padu sebelum ni, dia mengambil masa 15 saat, memang ada panas, tapi kita boleh pegang, tak ada masalah. Bukan jenis panas macam kita potong macam cutting, macam menggunakan fiber cutting tu kan. Kita dia, okey. Aku dah potong 2 untuk besi hollow ni. Kita pergi kepada besi besi Y berapa ni pun aku tak tahu, geng. Agak berat juga dan agak tebal, besar jari aku ni juga. Okey, kita letak dekat sini, kita pulas benda ni. Okey, aku potong dia sikit sahaja, kecil sahaja. Nanti aku akan pegang. Korang tengok besi ni panas ke tak? Panas, geng. Untuk potong besi padu ni, kita kena tukar dulu RPM dia. Okey, kita pergi kepada 700 RPM sahaja. Kita cuba yang ni pula. Tiga saat ke? Okey, besi dia lari tadi. Aku pegang dengan tangan. Okey, ada sedikit panas tapi tak panas, aku boleh pegang. Kalau korang boleh pegang dengan yang mesin biasa tu, okey, aku cabar korang. Okey, jangan buatlah memang panas kan. Korang pun dah tahu memang besi tu panas dan dia jadi merah. Kalau korang perasan dia punya api tu ada ke tak ada, kan? Ada ke tak ada? Kan? Tak sempat aku nampak pun api dia, kan? Dah putus dah. Kan? Habuk pula dia terkumpul di dalam dia punya tray, okey. Kita tengok sama-sama sekali lagi. Okey, ini dia lebih kurang 3 saat sahaja, kan. Aku pegang memang tak panas dua-dua. Dalam 3 saat sahaja kita potong memang tak panas, okey. Kalau kita tengok pada bahagian depan dia ni, okey, pada bahagian depan ni sangat cantik, okey. Dekat sini ada satu cerbisang ni. Kalau korang beli besi baru, kan? Kalau korang beli besi baru, korang nampak tak pada bahagian hujung ni, kalau hollow lah, hollow korang akan nampak. Pada bahagian hujung ni akan ada satu lekukan kecil untuk yang lebihan. Jadi pemotongan mesin ni seperti korang potong dekat kilang, geng. Kita dia gitu. Seperti korang pergi hantar ke kilang, okey. Ini pemotongan pada mesin yang fiber. Okey, korang nampak tak dia punya tahit-tahit dia macam ni, kan? Dia jadi tebal, kan? Okey, kalau kita potong dengan menggunakan mesin ni, dia tak ada tahit. Dia tak ada tahit, dia tak ada lebihan besi tu tak ada akan keluar kat pada bahagian sini. Kalau ada pun dia kecil macam ni. Okey? Macam tu. Okey. Kalau kita tengok perbandingan, okey, kita bandingkan pemotongan dua ni. Okey? Okey, kau nampak tak perbezaan dia? Itulah dia mesin Akoda low speed cutting dengan mesin fiber cutting biasa. Tak kisahlah brand apa pun, kalau korang beli yang tu kan, yang fiber cutting kan, dia masih lagi sama dan macam tu je lah cerita dia, kan. Itu sajalah perkongsian aku pada video kali ini. Semoga manfaat untuk korang semua. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel aku. Terima kasih. Assalamualaikum.